dan salam sejahtera yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin yang berusaha, doktor-doktor yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan. Syukur Alhamdulillah, di pagi yang ceria ini kita bersiaran secara atas talian menggunakan platform Google Meet untuk kita berbicara tentang naratif baharu untuk pendidik guru di Malaysia selepas pandemik COVID-19. Pihak IPG Kampus Pendidikan Teknik amat berbesar hati dapat bekerjasama dengan Persatuan Pendidikan Malaysia ataupun Pertema atau juga dikenali sebagai Malaysian Association of Education MAE serta Human Governance Institute Incorporation untuk mendalami topik ini. Sukacita saya ingin mengalu-alukan kehadiran Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Presiden Persatuan Pendidikan Malaysia Pertema yang berbahagia Datuk Safinah Said Saleh, penceramah dari Human Governance Institute Incorporation yang berusaha Encik Azlan Shahrum, serta yang dihormati para urus setia dari IPG Kampus Pendidikan Teknik dan Human Governance Institute Incorporation, serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang berbahagia Datuk, yang berusaha doktor, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan, tidak dapat disangkal pandemik COVID-19 memberikan kesan dari segi sosio-ekonomi, budaya kerja serta merubah landscape pendidikan di Malaysia. Tajuk naratif baharu untuk pendidik guru di Malaysia selepas pandemik COVID-19 dipilih sebagai topik perbincangan kali ini untuk mengupas kepentingan melihat kemenjadian guru untuk memastikan kemenjadian murid. Dengan itu, dipersilakan Tuan Timbalan Pengarah Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar dalam memberikan ucapan alu-aluan bagi pihak IPG Kampus Pendidikan Teknik. Dipersilakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Moderator, Puan Zanariah Sipon, Ketua Unit Latihan dalam Perkhidmatan IPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang berbahagia Datuk Safinah Said Saleh, Presiden Persatuan Pendidikan Malaysia, Perkema, yang berusaha Encik Azlan Shahrum, penceramah Human Governance Institute Incorporation, yang berusaha doktor-doktor, semua yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mewakili IPG Kampus Pendidikan Teknik ingin mengucapkan terima kasih. Saya mewakili IPG Kampus Pendidikan Teknik ingin mengucapkan terima kasih di atas sokongan dan kerjasama yang padu daripada pihak Persatuan Pendidikan Malaysia Perkema dan pihak Human Governance Institute Corporation di atas persetujuan untuk mengadakan kursus ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, IPG KPT sebenarnya telah pun mengadakan kursus Human Governance sebanyak 2 kali pada tahun lepas, di mana kursus ini dikendalikan oleh pengasas Human Governance itu sendiri, almarhumah Profesor Arfah Saleh. Jadi sama-sama kita sukakan Al-Fatihah kepada almarhumah Profesor Arfah supaya segala jasa-jasanya, legasi yang ditinggal terhadap human governance ini dapat kita warisi dan pahala itu dapat diberikan kepada beliau. Jadi sebenarnya saya mengenali Prof. Arfah Saleh ni sejak 2005 lagi bersama dengan dia. Saya tahu beliau ni merupakan orang berlatar belakangkan pendidikan perakaunan. Jadi masa tu saya berada di kementerian, sama-sama kita buat program untuk orang kata satu software prinsip perkawanan yang kita guna pakai di seluruh sekolah di Malaysia. Banyak jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh arwah tersebut. Jadi kita tahu bahawa objektif khusus tersebut iaitu mengenali diri dalaman guru yang bermula
dengan memahami fitrah kejadian manusia yang berasaskan kerohanian, mampu memahami, membawa pendidikan guru, menghayatkan keprihatinan guru terhadap murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi pendekatan falsafah keilmuan baru iaitu kuantum fizik yang asaskan aspek kerohanian juga mampu menghidupkan perhubungan keinsianan dalam diri pendidik guru dan memberi kesan besar dalam hubungan guru, murid dan masyarakat. Jadi kita tahu bahawa kurikulum kita sendiri pun sama ada kurikulum baik dari kurikulum IPG, baik daripada kurikulum universiti awam, memang kita menekankan tentang kemarahan insaniah itu sendiri. Jadi sesuailah dengan apabila kita cakap tentang khusus ini, khusus naratif baharu untuk pendidik guru di Malaysia selepas pandemik COVID-19 yang membawa kita melihat pandemik COVID-19 ini sebagai satu titik permulaan. Ada hikmah tersendiri. Banyak yang kita belajar tentang isu COVID. Jangan kita lihat kepada orang kata masalah, kita tengok apa kebaikan yang kita dapat. Jadi kita renung balik, kita semak kembali apakah makna kejadian insan itu sendiri. Betapa kecilnya, betapa kedilnya kita sebagai insan dengan virus COVID ini yang orang kata sebesar nano, paling halus boleh menggemparkan dunia. Jadi 2 hari lepas, 3 hari lepas kita baru meraihkan, bukan meraihkan orang kata setahun kes pertama kepada kita. Lepas ini kita bermula dengan norma baru, naratif baru, bukan norma baru, dah jadi biasa dah saya rasa benda ini dah jadi amalan pada kehidupan kita. Maka makna insan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh ada Cik Azlan kita, kita perlu fahami apa yang dikatakan sebagai insan. Kita selalu mendengar insan, manusia. Jadi apa yang perlu difahami sebagai insan terlebih dahulu sebelum kita merangka pengajaran dan pembelajaran semasa pandemik COVID ini. Jadi sepatutnya memang pengajaran dan pembelajaran kita ini lebih sesuai kita tukar daripada norma-norma daripada sedia ada kepada yang selalu kita kata PD, PR itu sendiri. Jadi dalam ni saya kata boleh katakan kebanyakan kita ialah golongan pendidik dalam grup ini dalam kita punya kursus hari ini. Jadi sama-samalah kita fikirkan bahawa sepatutnya kita sama-sama memikirkan inovasi pedagogi yang sesuai dengan norma baru ni. Itu kalau tak berlakunya pandemik ini, saya rasa kita tak memikir pun kaedah. Kita tak akan guna pun PDPR itu sendiri. Tapi sekarang semua orang dah guna, semua orang dah cekap dah makin mahir. Kita dah setahun dah RPG campus, teknik, ada juga RPG campus yang lain. Saya rasa kita dah memula dah hampir 3 semester dah. Kita dah masak dan memahami. Jadi begitu juga dalam merangka pengajaran dan pembelajaran. Jadi kemahiran insaniah itu tetap kita terapkan juga. Walaupun kita melaksanakan PDPR, tetapi kemahiran insaniah itu tetap diterapkan. Nilai-nilai murni itu tetap diterapkan. Bukan kata sekadar bersemuka saja. InsyaAllah masyarakat yang kita lahir nanti, pelajar yang kita lahir nanti bukanlah dikenali sebagai orang kata pelajar ini best COVID. Sebab tu dia jadi macam ni, kemarahan insaniah dia kurang sebab dia COVID, dia tak jumpa dengan cikgu. Tak, saya rasa tak mungkin macam tu. Kita nilai-nilai tu tetap diterapkan. Mungkin lebih baik lagi saya rasa. Saya risau juga ni. Habis sebut tengok pelajar, ini budak COVID, ni best COVID. Jadi insyaAllah kita doakan pelajar kita yang akan menduduki peperiksaan SPM minggu depan. InsyaAllah mereka ni hebat. Saya rasa mereka hebat. Pelajar-pelajar kita yang akan menduduki peperiksaan SPM ni hebat. Sebab apa saya kata hebat? Dalam tempoh setahun mereka belajar melalui PDPR. Nanti kan mendapat kejayaan yang cemerlang. Kalau dulu pelajar-pelajar kita yang belajar sepenuh masa pun dulu dengan bantuan kelas tambahan, dengan macam-macam yang dibuat oleh guru pun mendapat kejayaan yang cemerlang. Kalau pelajar ni mendapat kejayaan yang cemerlang, lagi berlipat kali ganda lah. Jadi sehubungan dengan itu besarlah harapan saya agar objektif
dan hasrat ruh pendidikan yang ingin dihasilkan tercapai. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada sekali lagi kepada pihak Persatuan Pendidikan Malaysia Perkema yang bahagia Datuk Satinah, penceramah Human Governance Institute Incorporation Encik Azlan, Syarum dan juga semua doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan kerana bersama-sama dalam kursus ini walaupun kursus ni saya rasa kita dah sampai maksimum kalau ikut sini ada 95 tapi ada sampai 100 memang dah tak boleh nak buat apalah. Saya kata mungkin unit ADP ada link lain mungkin melalui YouTube yang boleh ditonton oleh yang lain-lain lah. Saya rasa itu saja daripada saya mewakili IPG Kampus Pendidikan Teknik. Sekian, terima kasih. Seterusnya acara ini disambung. Saya ingin memperkenalkan Presiden Persatuan Pendidikan Malaysia Perkema iaitu Yang Berbahagia Datuk Satinah Syed Saleh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Sehubungan itu saya bacakan seberingkas biodata pengurusi Perkema yang Berbahagia Datuk Satinah Syed Saleh untuk tatapan umum. Datuk Satinah adalah pengarah Melewa Learning Resources Direct English dan pengarah urusan Alfred Alsagoff Edu Resources Sdn Bhd, sebuah syarikat perunding pendidikan yang ditubuhkan beliau pada tahun 2011. Beliau adalah ahli lembaga pengelola British International School Kuala Lumpur yang dimiliki oleh North Anglia Education UK, St John International School Kuala Lumpur dan di Group of Schools, Asia Pacific Schools dimiliki oleh International School Partnership Limited, ISP UK, dan juga pengurusi kepada kesemua sekolah kebangsaan dimiliki oleh ISP di Malaysia. Datuk merupakan salah seorang daripada 11 orang mantan ahli Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia dari Ogos 2018 sehingga Julai 2020 yang ditubuhkan selaras dengan peruntukan Seksyen 10 Akta Pendidikan 1956. Fungsi utama majlis adalah untuk menasihati Menteri Pendidikan apabila dirujuk mengenai pendidikan tahap sekolah dan pendidikan tinggi. Beliau memegang ijazah sarjana muda dari Universiti Malaya dalam bidang sosiologi dan antropologi dan sarjana sains dari Loughborough University UK. Beliau telah menghadiri kursus berkenaan Educational Policy Analysis daripada Harvard University USA sehingga 1996 dan Project Management daripada Australian National University 2004. Datuk merupakan mantan guru sekolah menengah, pensyarah di IPG Kampus Gaya dan pegawai kanan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Di antara tanggungjawab penting yang dipegang beliau termasuk sebagai Setiausaha 2 kepada Jawatan Kuasa Kebangsaan Akta Pendidikan 1996, Timbalan Ketua Makmur Pendidikan semasa pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi PTP dan Ketua Pengurusan Projek Kementerian Pendidikan Fasa 1 dalam mengkaji sistem pendidikan Malaysia pada tahun 2012 yang membawa kepada penghasilan dokumen Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 yang diguna pakai sekarang. Datuk juga merupakan mantan timbalan pengarah IPG Campus Bahasa Antarabangsa dari tahun 2008 sehingga 2010. Pada bulan Ogos 2020, beliau dilantik sebagai Presiden kepada Persatuan Pendidikan Malaysia iaitu Perkema atau lebih dikenali sebagai Malaysian Association of Education yang mempunyai affiliation dengan Education International di Brazil. Beliau juga adalah timbalan presiden bagi Malaysian Children Aid Society dan ahli seumur hidup Harvard Club of Malaysia. Datuk adalah penasihat kanan kepada program transformasi pendidikan di bawah Empowered Individual Pillar of Work dengan pasukan Impact Hub Kuala Lumpur yang berkaitan dengan program Design for Change Malaysia. Beliau banyak menyumbang pandangan dan saranan dalam bidang pendidikan melalui seminar, perbincangan meja bulat dan forum di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Beliau merupakan salah seorang planner penulis buku History for Nation Building, artikel terpilih hasil dari forum The Study of History, Its Relevance and Significance. Oleh itu, saya ingin mempersilakan Presiden Persatuan Pendidikan Malaysia yang berbahagia Datuk Satina untuk memberi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Zanariah dengan elaboration pengenalan yang begitu panjang sekali. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG KPT, yang menggantikan pengarah juga lah yang tak dapat hadir hari ini, saya dipahamkan. Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, guru dalam perkhidmatan, pentadbir kaki tangan, guru pelatih, Encik Azlan, kawan bersama dengan saya yang akan menyampaikan ceramah beliau nanti. Hadirin hadirat sama ada yang berada di IPG ataupun di luar, dan juga kawan-kawan saya di MAE yang saya tahu ada beberapa orang sedang juga berada menyaksikan seminar ini. Seminar, saya anggap dipanggil sebagai seminar. Kursus ke seminar, Doktor? I think it's a seminar, ya. So, sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat berkumpul. Kita masih dapat berkumpul walaupun tidak secara fizikal, tetapi secara maya, virtual. Dan untuk sesi yang telah dirancang, saya dipahamkan sekian lama, dah lama dirancangkan, hasil kerjasama daripada MAE, daripada AGII, Human Governance Institute, dan juga hostnya adalah IPG KPT. Saya ada soft spot dengan IPG ni sebab saya 2 kali berada di IPG sebagai pensyarah dan sebagai timbalan pengarah, ya, beberapa tahun yang lepas, sebab kita ni dah tua sikit, so saya terpaksa sebutlah, ya. So they are very close to my heart actually, IPG. Guru ni memang sangat rapat kepada jiwa saya lah, ya. Bagi pihak MAE, saya nak menyebutkan sendiri, saya ni baru jadi presiden dan sebenarnya tugas ni adalah baru bagi saya kerana presiden kita yang lepas adalah seorang yang begitu hebat dan menakjubkan. Saya tak akan dapat come close to him. I think semuanya faham, kita punya past president adalah Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bahjunid. Memang dia lama memegang jawatan ini, memang dia lah yang memperkenalkan MAE ini di bidang antarabangsa. So saya mengucapkan terima kasih kepada beliau sebab dia juga yang sebenarnya adalah mentor saya. Dr. Ibrahim Bahjunid adalah my mentor. Ya, sekarang beliau sedang recovering. He's recovering well, ya. InsyaAllah dia akan kembali sembuh dan akan boleh memimpin kembali, ya. Bagi pihak MAE, saya ingin mengucapkan tahniah kepada IPG KPT kerana berjaya menganjurkan program ini hebat. Pada saya, program di sini adalah hebat sebab saya menganggap dia sebagai satu platform ataupun satu merupakan satu ciri wacana yang hebat untuk kita jadikan dia platform pertukaran fikiran, ya. Dan saya anggap wadah sebegini adalah satu wadah yang harus dilakukan oleh pusat-pusat pengajian tinggi seperti IPG, malahan sekolah, dan tak perlu kita sebut pasal universiti ataupun politeknik dan juga lain-lain lagi, ya. Dan perkongsian ilmu bersama kita ini mempunyai impak yang begitu kadang-kadang jauh. Kita tak sedar daripada siapa kita boleh belajar dalam konteks bertemu sama ada secara maya ataupun secara fizikal. Ya, saya juga ingin pada masa yang sama, bila saya dimaklumkan supaya saya mengambil bahagian, saya juga sepatutnya memperkenalkan MAE. Saya rasa tak ramai orang kenal apa dia Perpema ataupun Persatuan Pendidikan Malaysia ataupun MAE ni. Yang sebenarnya saya akan sebut serba sedikit tentang MAE secara ringkas dan juga apa yang telah kami lakukan serba sedikit sama ada di dalam negeri ataupun dengan affiliation kami di luar negara, ya. Walaupun satu masa dulu MAE ni sememangnya merupakan satu badan profesional yang begitu terbilang.
sangat hebat, tokoh-tokoh pendidikan yang begitu hebat menjadi presiden ataupun menjadi ahli. Ya, misalnya Profesor Syed Hussein Alatas adalah merupakan founder ataupun pengasas kepada Perpema yang ditubuhkan pada tahun 1968. 5 Januari 1968. So maknanya dia begitu lama sekali lah. Malahan dia merupakan badan yang tertua, badan pendidikan yang tertua di negara kita ini. Ya. Seperti saya nyatakan, pengasasnya ialah Profesor Syed Hussein Alatas, dan MAA ini telah memberikan sumbangan yang begitu signifikan sekali dalam usaha pengubalan dasar khasnya, pengubalan dasar ya, dan juga dalam amalan ataupun education practices, amalan pendidikan di dalam negara khasnya. Pada masa yang sama kita juga ada banyak hubungan mengadakan bengkel dengan kita punya affiliation di luar negara yang akan saya sebut nanti, di mana kita memberi sumbangan-sumbangan. Profesor Ibrahim Ahmad Bajunid berada di serata dunia dan beliau ni memang sentiasa dipanggil untuk memberikan buah fikiran. You know, he is a very intelligent man, he is very passionate about education, dan dia juga adalah seorang yang begitu karismatik. So itulah dia, kami ni actually I miss him very much sebab dia tu mentor saya ya. I miss him very much. So MAE adalah merupakan salah satu organisasi yang menjadi pengasas, ini yang sebenarnya sangat penting ya, pengasas kepada World Education Research Association. Pihak IPG, KPT mungkin tahu, pihak universiti akan tahu, ataupun dipanggil sebagai WERA, W-E-R-A, iaitu semasa Profesor Ibrahim lah, dialah yang selalunya hadir mesyuarat, dipanggil untuk penggubalan dasar dan juga lain-lain lagi. Dan WERA juga mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan American Educational Research Association, AERA. Justru sumbangan MAE ini, ya, MAE, saya sebut MAE saja, menjangkau hingga ke peringkat antarabangsa. Ya, MAE juga menyumbang dalam kempen pendidikan global antarabangsa pada suatu masa dahulu. Kami punya, sekarang ini Setiausaha Kehormat kami ialah Encik P. Ramanathan, yang juga merupakan salah seorang daripada ahli Majlis Penasihat Pendidikan selama 2 tahun ya. Beliau ini adalah merupakan former union leader lah. Mungkin saudara-saudara di sini tak tahu siapa dia, P. Ramanathan ni. Dia ni orang yang begitu hebat sekali. Memang mempunyai pengalaman tentang union, bukan saja di dalam negara tetapi juga di luar negara. So kehebatan orang-orang seperti ini telah memberikan satu peluang untuk MAE itu dikenali bukan sahaja di sini tetapi juga di merata-rata negara lagi di dunia ya. Oleh demikian, dalam kempen pendidikan global antarabangsa tadi, beberapa bengkel serantau dengan UNESCO. UNESCO adalah merupakan salah satu daripada badan yang mana kami bekerja rapat ya. UNESCO dan juga Education International Asia Pacific, EIAP, yang diadakan di Bangkok beberapa tahun yang lepas ya, yang mana dihadir oleh Encik Ramanathan, kerana beliau juga adalah merupakan ahli jawatan kuasa bagi EIAP ya. Dan dalam bengkel tersebut dia menilai tahap pencapaian. Apa yang berlaku ialah mereka menilai tahap pencapaian dan perkembangan pendidikan untuk semua. I think kita dah biasa dengan klise education for all. Ya, itu adalah merupakan perkara yang jadi bahan-bahan perbincangan yang begitu mendalam dilakukan ya. Dan serta telah mengetengahkan deklarasi serantau Menteri Pendidikan bagi agenda pendidikan 2030. I think sekarang kita tak sebut sangat lagi education for all, EFA, tapi kita menyebut tentang SDG, especially SDG 4 lah, yang begitu directly related kepada kita ya. So pihak MAE juga, kami adalah terlibat secara langsung di dalam memberikan sumbangan dalam konteks SDG ataupun pendidikan, agenda pendidikan 2030 ini. Ya, saya sendiri sebagai timbalan pengarah, dulu saya sebagai timbalan pengarah lama juga ya, bersama dengan Prof. Ibrahim Ahmad Bajunid, telah mengambil bahagian dalam beberapa konsultasi serantau agenda pendidikan 2030 ataupun SDG 4 dan juga yang lain-lain lagi. Yang juga dianjurkan oleh EI ataupun Education International, pejabatnya di Bangkok ya. Untuk makluman
tuan-tuan dan perempuan semua di sini ialah kami ni bila menghadiri bengkel di mana-mana sekalipun, perbelanjaan tu tidak ditanggung oleh MAE. Perbelanjaan tu adalah di bawah tanggungan kami sendiri. Yeah, we will come up with our own money, tapi mungkin pada masa tertentu tu di tempat kediaman mungkin akan disediakan oleh pihak penganjur. Tapi kalau tambang kapal terbang, memang pembelanjaan kami sendiri. So ini adalah pengorbanan yang kami lakukan sebab kita MAE ni bukannya profit making organisation. Dia tak ada membuat wang ya di situ ya. Setiap kali kami nak ada seminar, kami terpaksa mencari sponsor lah. Kata orang kita terpaksa minta sedekah lah. IPG pun kita buat begitu juga. Saya ingat lagi, saya dulu pun buat perkara yang sama ya. Semasa beberapa tahun yang lepas, sebab last year kita tak dapat pergi ke mana-mana sekalipun. Yang sebenarnya last year saya sepatutnya berada di Brussels untuk mesyuarat bersama dengan EI dan juga UNESCO ya. Tetapi kita tak boleh berada di situ. So kita hadir melalui online saja. Bengkel-bengkel tersebut selain daripada tugasnya ialah dalam bengkel-bengkel begini, selain daripada berkongsi maklumat dan kemajuan berkaitan pembangunan pendidikan berhubung dengan agenda pendidikan 2020 di peringkat global setempat dan juga kebangsaan, juga membincangkan peranan ataupun organisasi guru dalam mencapai matlamat SDG, khasnya bagi sasaran yang keempat yang saya sebutkan tadi, the fourth, dan juga dalam pendidikan sasaran yang kelima, ataupun dalam kesamaan hak jantina dan sasaran bagi 8 dan keselamatan tempat kerja. So SDGs ni dia secara tidak langsung kalau kita tengok 17 dia punya tonggak tu, dia saling berkaitan. Tapi bagi pendidikan memang SDG 4. But I always look at it dalam konteks guru misalnya, kita melihat isu ramainya perempuan daripada lelaki. So itu juga dia ternyata di dalam konteks SDG ni juga, iaitu SDG 5 tadi ya. Dan juga keselesaan tempat kerja ialah bagi SDG 8 yang dihadapi oleh guru-guru kita. Ya, pada tahun yang sama juga saya juga telah bukan saya, MAE juga diundang oleh oleh pihak Turki bagi menghadiri mesyuarat presiden dan sambungan ulang tahun apa yang dikatakan sebagai Kesatuan Memorsen Confederation, iaitu Teachers Trade Union di Turki, di Antalya, Turki. Saya masih ingat lagi bila saya pergi tu, saya terkejut betul-betul sebab 2,000 orang guru berada di dalam satu dewan. Kami ada lebih kurang dalam 15 buah negara. Selain daripada saya, kita juga ada wakil-wakil persatuan kita, guru kita di sini daripada Sarawak yang juga hadir ya. So we were treated as VIPs sebab kita ni datang untuk memberikan maklumat, untuk memberikan perkongsian idea dengan mereka. So memanglah satu pengalaman yang begitu hebat sekali bagi kami lah untuk tujuan ini. So saya cuma nak menyebutkan di sini, maknanya perlibatan kami tu memang berada di peringkat antarabangsa sekali ya. Apa dia MAE ni? Perkara utama yang berkaitan dengan yang MAE ni adalah bertujuan untuk mewujudkan rasa solidariti dan persaudaraan dalam kalangan semua peringkat pendidikan dan juga kejayaan perguruan termasuk para pendidik semakna di Kementerian Pendidikan, di JPN atau PPD, guru, pensyarah, jurulatih dan semuanya. They are like trainers lah, mereka ni adalah trainers ya. Dan MAE telah memberi sumbangan besar dalam pembangunan pendidikan dalam konteks kejayaan perguruan ini. Sebab kami selalunya memberi input, kami memberikan resolusi kepada pihak kementerian dan kami juga mengadakan pertemuan-pertemuan yang kerap dengan mereka ya. Itulah bila saya dan juga Encik Ramanathan dipilih sebagai ahli majlis pendidikan, itu merupakan satu peluang besar bagi kami. 2 tahun tu kami bekerja sangat kuat. Bukan kerana apa, kerana kami juga nak to fight for teachers. Sebab saya ni bekas guru. Saya selalu teringat yang guru kita ni kan tidak cukup lah diberikan layanan yang sepatutnya didapati oleh guru. Kita selalu kata memertabatkan guru, tapi saya tak nampak di mana mertabat itu betul-betul berada ya. Saya selalu tanya this question. Sekarang ni Dr. Nordin, saya boleh cakap sebab saya tak lagi dengan government. You know, I'm pretty free to talk and criticize if I want to, you know. Tapi the reality is that
a lot of things need to be done for our teachers and future teachers. Anak-anak didik kita ni, ya, guru-guru pelatih kita ni, ya. So this some of the things that we do, ya. Dan untuk makluman, Education International yang saya sebutkan tadi, dia mempunyai ahli seramai 32 juta orang. 32 million all over the world. So you just imagine berapa besarnya mereka ni, ya. So dalam konteks yang sama, MAC juga beraspirasi untuk menjadi pusat pemikiran pendidikan Malaysia. Macam sort of a think tank lah, ya. Think tank, indirect think tank bekerjasama dengan orang-orang lain, bukannya kami sendiri, ya. Yang Ulung dengan menyediakan platform ataupun pelantar terbuka untuk penjanaan dan perkongsian pengetahuan di samping bermatlamat menjadi pusat rujukan dan sokongan profesional dalam perkara yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan pendidikan. MAE juga berperanan untuk memupuk kemampuan dan pemberdayaan pelajar, pemimpin serta memupuk penglibatan pemimpin pelajar di semua peringkat dengan menggunakan kekuatan pendidikan ke arah kemajuan masyarakat. Saya juga ingin berkongsi sedikit tuan-tuan dan puan-puan di peringkat nasional, apa yang telah kami lakukan. Beberapa contoh saya nak sebut sedikit di sini, sebab saya ni sebenarnya berhajat untuk attract para pendidik kita untuk menjadi ahli MAE. Ya, saya rasa platform ni patut kita gunakan. Kami ni memerlukan orang-orang muda untuk berada di dalam MAE. Kita orang ni dah kata orang the last Mohican lah, yang dah nak masa tempoh pun dah senja kata orang. Ya, so we would like this to continue. We would like this to happen, you know, in a way that it should have been done like long time ago. Ya, di peringkat nasional, MAE telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Sebarang aktiviti yang kami lakukan, kami memang bekerja dengan Kementerian Pendidikan. Ya, kami mesti mendapat blessing daripada Kementerian Pendidikan dan juga dengan beberapa agensi lain, ya, dalam berbagai bentuk forum dan seminar. Di antaranya yang salah satu terbesar yang telah kami buat ialah mengadakan wacana pendidikan nasional kesan daripada gelombang Blueprint 2013-2015, maknanya the first half sebelum lagi. Masa itu kita mengadakannya bersama dengan Universiti Malaya, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Kita menjemput Dr. Habibah untuk datang. Pada masa itu dia masih lagi pengarah EPRD, orang dasar, dan juga kita menjemput pengarah IAB untuk datang dalam konteks training dan juga lain lagi, ya. Dan dalam seminar ataupun forum itu yang diadakan di Universiti Malaya, kita melihat kehadiran tokoh-tokoh yang begitu besar. Dan pada masa itu arwah salah seorang daripada orang yang amat saya kasihi juga, arwah Profesor Datuk Dr. Husin bin Haji Ahmad, bos saya di EPRD dulu, dia pun dah meninggal dunia, ya. Juga melancarkan buku pendidikannya yang mana dilancarkan oleh Tun Dr. Arsyad Ayub. Tun Dr. Arsyad Ayub ni adalah kita punya former President MAE. Ya, saya tak boleh nak bagikan sebab banyak ya orang-orang yang hebat yang berada di situ, ya. So kami juga meraihkan World Teachers Day setiap tahun sejak beberapa tahun yang lepas. World Teachers Day disambut pada bulan Oktober, tak salah saya 5 hari bulan Oktober. So kami menyambutnya, tetapi kami menyambut dengan cara berkongsi ataupun mengadakan kolaborasi dengan IPG. Because IPG ini kepada saya adalah dia the hub untuk training of teachers. Universiti mungkin ada, tapi saya masih mengatakan IPG adalah tempat yang paling hebat untuk kita melatih guru. Tak ada comparison dengan universiti. That is my take. Ya, saya argue tentang perkara ini, selalu saya argue. Bukan kerana saya dulu orang IPG. Sebab saya juga dulu bekas ahli lembaga pengarah UPSI juga, ya, baru sehingga beberapa bulan yang lepas. So pendidikan guru ini perlu berada di IPG. Ya, sekarang ni kita masih lagi ada 27, 28 lagi ke Puan? Dah dikurangkan ke? Dah diambil? Masih 27, campur dengan LTC. Campur dengan, okey. So kita melihat World Teachers ni kami buat 2 kali di ITBAH, IPG KBA. Saya ni orang ITBAH dulu, saya senang. Saya telefon saja dia orang, boleh tak bekerjasama dengan kami? Kami akan sediakan sedikit keuangan untuk bantu mereka. Mereka menyediakan kepakaran ataupun expertise dan juga tenaga untuk membantulah, macam LDP jugalah di situ, ya. So di sambutan itu sungguh hebat sekali. Kita memanggil orang daripada luar untuk bercakap, bekas pelajar-pelajar cemerlang
untuk bercakap tentang pendidikan, pengalaman mereka. Saya sangat teruja. Setiap tahun World Teachers Day adalah saya punya baby. Saya akan menjadi pengurusi bersama dengan IPG itu sebab it is something that is close to my heart. Ya. Yang kami adakan 2 kali dan juga kami mengadakan satu forum dengan IPG KBA saja. KBA itu menjadi, kata orang tu, tempat pilihan saya sebab saya senang bekerja. Saya kenal mereka. Ya. Ini adalah merupakan agenda tahunan kami. Dan 3 program MA telah dikenalikan dengan kerjasama IPG KBA tadi. Di antaranya ialah pada tahun 2018 yang terakhir sekali yang bertemakan right to education, the right to have qualified teachers. So apa? Akhirnya kita melihat tema tu masih lagi berkisar di sekeliling perguruan. Tema ni bukannya kami yang buat. Tema ni diberikan oleh pihak antarabangsa, ya. So it is decided, bukannya kami buat, tapi kami akan elaborate dalam konteks kita sendiri. Pada tahun 2018 juga MA dengan kerjasama KBM, UNESCO, MDEC dan Yayasan Hasanah sebagai kami punya sponsor telah menganjurkan apa yang dikatakan sebagai Education Social Dialogue yang bertemakan Engaging Teachers for Effective Classrooms, Sharings of Experiences, Challenges and Best Practices. Dialog ini juga menyaksikan pembentangan kertas daripada Malaysia, Filipina, Japan, Teachers Union, Sri Lanka dan juga wakil UNESCO dan juga Education International. Bagaimana kami lakukan ini? Cikgu Rama ni, atau saya panggil dia Cik Rama, Cikgu Rama. Cikgu Rama ni dia orang union dulu. So dia punya kontak tu sangat bagus. So bila mereka datang ke Malaysia untuk mengadakan mesyuarat EIP ni, kami gunakan mereka untuk adakan forum. So kita buat rundingan meja bulat. Kami adakan di apa tu yang besar tu, PICC. We did it in PICC. Malahan kita beri secara percuma kepada guru-guru kita untuk hadir dengan Kementerian Pendidikan. Saya sangat berterima kasih kepada KPPM kita sekarang ini, Dr. Habibah. Dr. Habibah adalah merupakan seorang yang pada saya, ya, secara ikhlas, sebab saya bekerja dengan dia di IPAD, seorang yang sangat hebat. Dia sangat hebat sebab kemampuan dia untuk memahami apa yang dalam konteks apa dia berlaku. So Dr. Habibah datang untuk memberikan ucapannya bersama dengan yang lain. So kita mengadakan apa dikatakan dialog, apa tu, table round table discussion ni dengan guru-guru kita, dengan pencarah kita, bukannya dengan orang lain. Ya, dia bertemu dengan pihak-pihak yang sangat tinggi kedudukan mereka daripada luar negara. So this is actually apa yang dikatakan sebagai exposure yang kita berikan kepada guru-guru kita. Kita ni tak boleh kata orang berada di bawah tempurung saja, kita perlu berjumpa dengan mereka, ya. Dan dialog terbuka juga kami adakan satu, this one is very important. Kami mengadakan dialog terbuka dengan para guru kita di kawasan Kuala Lumpur dan juga Selangor, di mana kita nak dengar mereka. Kami tak bercakap, kami bagi aluan saja sikit, kita suruh dia orang bercakap apakah masalah isu yang mereka hadapi. Kami kumpulkan semuanya, kami cuba untuk membantu mereka dan kita telah bawa rumusan kepada finding itu kepada Kementerian Pendidikan. Ya, sebab kita yang sebenarnya tak tahu apa masalah guru ni. Kita nampak semuanya okey saja, tapi kalau kita melihat statistik daripada mereka yang mengada mental health, semua guru kita ni sangatlah ramai. Ya, sangat kesianlah kata orang, ya. So hati saya pun sangat sangat lembut dengan guru dan bakal guru dan pendidik guru, pensyarah pendidik guru. I think you all are really amazing people. Orang yang begitu hebatlah pada saya, ya. Itu satu. Dan saya juga ingin juga menyebut sedikit tentang satu lagi perkara yang mana akan kami teruskan. Sebelum saya sebut tentang arwah ni, ya, saya akan sebut tentang arwah selepas ini. Saya dan Encik Ramanaden tadi, Cikgu Rama, yang merupakan Setiausaha Kehormat MAE, adalah merupakan mantan ahli MPPK tadi, ya, selama 2 tahun. Dalam 2 tahun itu kami berada 3 menteri. We work under 3 ministers. Can you imagine? Dr. Mazli, Dr. Mahathir, dan akhir sekali ni Dr. apa namanya? Jidin, ya. Saya tak boleh ingat pula ni, ha. Kita jarang bertemu dengan dia sebab dia terlampau sibuk, ya. Dalam tempoh 2 tahun tu kami juga telah mengadakan lebih kurang 95
95 mesyuarat syndication dan juga bengkel. Saya pun tak tahu, kami ni semua dah tua-tua tapi kami bekerja keras lebih daripada orang muda. Ya, saya mengada orang-orang terkenal seperti Tan Sri Yong Pokong yang merupakan orang yang begitu kaya, ya, yang menjadi founder kepada Selangor Pewter, tapi dia datang mesyuarat, dia memberikan input bagi pihak industri. Ya, lepas tu kita ada orang-orang profesor-profesor daripada universiti. So kehebatan MPPK itu dulu kami kami gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang boleh diterima, dibawa kepada sistem pendidikan negara, ya. Dalam tempoh 2 tahun itu kami juga telah mengadakan tidak kurang 95 mesyuarat seperti nyatakan, sindikasi, dan 1 laporan lengkap dan padat telah kami sediakan. Ada banyak perkara yang kami sebut di situ. Di antara laporan itu, perkara yang kami sebutkan di sini ialah berkaitan dengan bahasa Inggeris, berkaitan agama Islam, berkaitan dengan public-private partnership, berkaitan dengan pendidikan sains, dan yang paling utama sekali, yang paling akhir sekali kami kendalikan ialah tentang teacher professionalism. Ya, ini sangat penting kepada kami. Laporan lengkap tu yang sebenarnya kami belum dapat lagi. We are still berada di Kementerian Pendidikan, walaupun kami tahu sedikit isinya sebab kami yang tulis laporan tu, sebab kami dia perlukan permission daripada Menteri Pendidikan dahulu, ya. So 11 of us pun belum terima lagi sebab saya menunggu untuk mendapat laporan itu sebab kita boleh buat implementasi dengan IPG misalnya, dengan universiti misalnya, ataupun dengan mana-mana badan lain, sebab kami yang sebenarnya kami adalah tokoh pendidikan. We were educators before. Ya, kita bukannya orang yang datang kemudian. So the knowledge of education tu ada dengan kami dan kami telah bincang dengan berbagai pihak. So insya-Allah lah kita akan dapat gunakan. Mungkin juga kami berhajat untuk bekerjasama dengan IPT KPT lagi lah di masa depan pula, ya, sebab selalu dengan IKBAR saja. Ya, satu daripadanya ialah penubuhan pasukan petugas khas profesionalisme keguruan. Ini kami lakukan sebenarnya 6 bulan sebelum kami habis tempoh. Kami habis tempoh 31 Julai, 2 tahun kan. Dan di sini kita juga ada beberapa tokoh, di antaranya ialah arwah Profesor Dr. Arfah, yang saya anggap dia ni sangat penting untuk kita melihat kepada konteks yang nak kita applykan kepada apa yang kita dah buat recommendation, ya. She really work very hard. Saya ni memang kata orang kagum lah, ya, saya sangat kagum. So keahliannya bukan sahaja, malahan keahlian dalam pasukan petugas itu bukan sahaja daripada kalangan pendidik, guru, pensyarah, tetapi juga kami membawa beberapa tokoh lain yang masuk dalam pendidikan tetapi secara tidak langsung. Salah seorang daripada yang saya kenal lama ialah saya dulu adalah selama 7 tahun saya adalah penasihat pendidikan Khazanah Nasional. Di bawah Khazanah Nasional kita membuat trust school program. Ya, 7 tahun tu lama, ya. So saya bekerja rapat dengan Cik Shanas Al-Sadat. Shanas Al-Sadat ni adalah seorang accountant lawyer, tapi kehebatan dia di dalam memahami konsep pendidikan itu, dia bersama dengan Cik Azlan dululah. Cik Azlan ni saya kenal dah lama ni. Orang kawan lama saya, masa dia jadi CEO kepada Yayasan Amir, ya, orang lama. Ini semua orang-orang hebat lah yang saya kenal ni. So kami bawa orang-orang yang daripada luar, daripada universiti, sebab saya berada di UPSI masa itu, saya bawa orang UPSI lah. Saya pilih orang UPSI yang terbaik untuk datang bersama dengan kami, ya. Pihak kami juga telah meneliti dalam konteks jawatan kuasa itu, kami telah meneliti dan mengkaji beberapa laporan yang disediakan oleh KPM. So SKM, semua tu kami telah kaji, ya. Misalnya jawatan kuasa dasar pendidikan negara, JKDPN, lab report berkaitan dengan work stream educators dan education leaders, technical support, teachers wellbeing, semua kami kaji. Dan apa saja yang dihasilkan oleh naziran, kami juga kaji untuk kami dapat memberi satu recommendation yang baik, ya. Kita ada beberapa stream dalam konteks ini dan kita telah menyediakan satu peringkat awal recommendation. Apa tujuan pasukan petugas ini? Saya nak jemput sikit lah, saya minta maaf ya puan, ya, saya lebih ambil sikit ni, ya. Sebab tujuannya ialah kita melihat profesional pendidikan ataupun keguruan ini, dia bukan benar-benar profesional. Kita nak naikkan tahap guru ini ke satu tahap yang lebih tinggi di mana mereka ini adalah orang yang akan di sought after.
ya. Maknanya kita akan melihat, mungkin salah satu perkara yang kita nak lihat ialah saya nak melihat jawatan kuasa kita sendiri, pendidikan. Bukannya kita dikuasai oleh kumpulan-kumpulan yang tidak faham apa pendidikan. So benda ni saya takkan dapat menikmati, tapi saya tahu adik-adik saya yang lain ni akan dapat menikmati ya kehebatan menjadi seorang guru itu. I always tell people, if I want to start my life all over again, I will still choose to be a teacher, but I'll be a better teacher. Not like what I used to be before lah probably ya. Okay, dan saya secara peribadi saya menganggap kepentingan, saya nak menyebut sedikit kepentingan guru. Saya mula-mula tadi tak mahu nak sebut tentang naratif. Pagi tadi saya bercakap dengan kita punya moderator. Kalau tajuk kita ialah berkaitan dengan naratif baru pendidikan guru ni, takkanlah saya nak bercakap pasal MAE saja. Ya, ada juga sedikit pandangan saya, yang sedikit yang saya nak juga kongsi dengan para hadirin semua, apa yang kita fahami tentang naratif baru dalam pendidikan guru selepas COVID-19. Saya yang sebenarnya tak kata dia selepas COVID-19, kita masih lagi berada dalam COVID, malahan nombor dia lagi tinggi sekarang ini. So pada saya kita belum lagi post-COVID. We are still in the midst of COVID tapi dalam tahap 2. Saya harap, saya berdoa kepada Allah supaya satu hari kita boleh katakan post-COVID. But we are not. Ya, we are not. Sebab kata timbalan pengarah tadi, saya sangat setuju dengan timbalan pengarah cakap tadi ialah semuanya telah menjadi norma baru. It's a new norm, new narrative. Tak ada lagi perkara lama untuk kita lakukan. Ya. So, saya selalu katakan, bila orang katakan kepada saya, dia kata post-COVID, tak ada post-COVID. Saya kata, we are still in the midst of it. Tapi kita ada dua perkara seperti yang telah dinyatakan tadi. Dia ada challenges, cabaran, dan dia juga ada opportunity. Peluang yang boleh kita gunakan dalam tempoh sekarang ini. Tapi sekarang saya rasa kita telah agak pandai lah. Dulu first 2-3 months tu saya rasa banyak kalang kabut sangat lah macam mana nak buat online learning. I still remember it was, saya ada cucu ya. Cucu saya ni online learning, dia tak sekolah ini antarabangsa, tetapi mak dia selalu mengeluh. Dia kata, Mami, bila dah nak buka sekolah ni? Sebab dia tak larat nak duduk bersama anak dia sepanjang hari to go through this online learning. So banyaklah ya. So kita memang sedar dan akur ya, bila saya katakan sebagai pendidikan guru ini, bahawa guru ni adalah merupakan catalyst ataupun penggerak utama kepada kejayaan sesuatu sistem pendidikan. Ya, semasa kami membuat review kepada sistem pendidikan tahun 2012, saya dipanggil kembali sebagai ketua PMO ya di Kementerian Pendidikan selama 3 bulan setengah. Memang the finding ialah guru itu adalah merupakan katalis utama untuk menjadikan sesuatu sistem itu baik. Selain daripada pemimpin. Pemimpin tu kenalah Dr. Nordin ya, Muhammad Nordin. Kalau pemimpin di satu organisasi itu hebat, tak ada sebab kenapa institusi itu tidak boleh jadi hebat. The main actually factor, baru ni saya pun baru hadir satu international conference, ialah leader. If you have the best leader, the organisasi akan menjadi hebat. Tambahan lagi apabila ada guru-guru yang hebat lah ya, guru-guru yang hebat. Dan tu bila kita tahu guru itu perlu hebat, kita juga perlu lakukan sesuatu. Ya, saya off the cuff saya nak sebutlah sedikit ya. Saya anggap pendidikan guru, IPG kita ni tidak dipedulikan dalam konteks yang sebenar. Saya juga masuk dalam jawatan kuasa IPG Transformation. Saya sebut, openly I told them, I kata, you all ni selalu cakap pasal IPG, you all nak gabungkan IPG lah, you nak buangkan IPG lah, nak masuk ke universiti. No, universiti tidak boleh melatih guru dengan cara IPG buat, saya cakap. Kita perlukan IPG sebab mereka ni tumpuannya cuma untuk melatih guru. Sebab apa yang perlu kita lakukan ialah kita naikkan tahap profesional mereka. Berikan mereka exposure, berikan mereka masa untuk pergi belajar sekejap. Ya? Macam universiti boleh buat, kita juga boleh buat. Apa yang kita lakukan, kita tak lakukan. Apa dia tu, Dr. Nordin, saya ni mulut saya celupah sikit. So I do say certain things to the ministry people. Cik Azlan tahulah ya, but I don't do it for myself. I'm not interested. I have no ambition to be holding any post or become a politician. It is only for my teachers. That's all that I feel ya. So oleh yang demikian saya rasa
secara peribadi aspek latihan guru ini perlu berubah. Ya, kita akan melihat norma baru, kita akan melihat perkara yang baru ini mengubah sistem pendidikan. Evaluation and examination will change. It's already changing. Kita tak boleh lagi, sebab kalau melalui online, macam mana kita nak buat secara buku? It has to be an open book system. Examination. Evaluation juga akan menjadi berubah sebab kita tak boleh menilai murid-murid dalam kelas. Kita menilai mereka di luar kelas. Ya, so apa dia tu, dimensi kepada latihan guru perlu berubah, dan I think benda ini juga disedari oleh Kementerian Pendidikan. Saya juga I think sebab saya dah kata orang senior kan, so Dr. Habibah ni seorang KPPM bagi sekolah, saya memang selalu berhubung dengan beliau nak menanya, ya. Itu sebabnya banyak kadang kita nak, tapi kadang-kadang kita ni politician juga kacau kita. Ya, a lot of things that we do. Saya orang dasar, saya orang APRD dahulu. Banyak benda yang kita cadangkan, yang kita nak buatkan, kadang-kadang at the end of it, orang-orang politik ni akan merosakkan apa yang kita cadangkan untuk negara kita, untuk didik kita, ya. So saya lepaskan perasaan sikit lah ni puan. Ya. Seperti saya nyatakan perlu berubah, yang perkara ini tak boleh kita cakap dalam konteks sekarang ini. Kementerian Pendidikan, JPN, PPD semua juga perlu melihat kembali, bermesyuarah dan juga menyaksikan, dan dasar mesti datang daripada Kementerian Pendidikan. Setakat sebanyak mana dia orang bagi duit untuk latihan guru. Saya ingat bila kata melihat Cik Azlan, bila dia orang bagi, saya tengok dalam dia punya CPD tak sampai RM10 untuk satu guru, ya, untuk setahun. Saya kata ni gila ke ni, saya cakap. So macam mana kita nak dapat guru yang hebat? Lepas itu dia orang selalu komplain pasal guru kita tak hebat. Guru kita tak cukup. Salahkan IPG, salahkan universiti, tak boleh. So kita mesti serius dalam kita melihat kehebatan profession keguruan itu, ya. I always say that profession guru ini adalah next to jobs punya Allah punya tugas, sebab kita menjadikan manusia, ya. Okay, sorry. So akhir sekali saya nak menyebut sedikit tentang apa dia, Allahyarham Profesor Dr. Arfah Saleh. Ya, Profesor Dr. Arfah ini secara peribadi adalah merupakan sahabat saya yang amat saya hormati. Saya hormati beliau kerana kehebatan beliau di dalam apa yang dia nak lakukan. Ya, pendidikan, accounting, apa saja, itu adalah kehebatan dia. Dan saya kagum dengan dedikasi dan komitmen beliau yang begitu tinggi dalam semua bidang pendidikan. Di MAA, beliau ni yang sebenarnya adalah orang yang begitu ringan tangan. Ada saja sebarang mesyuarat tak boleh lagi, dia akan volunteer walaupun dia tak berapa sihat pada masa tu. Dia akan volunteer, dia akan beri buah fikiran, dia akan berada di tempat itu dan macam-macam lagi. Tu kami akan sangat merindui dia lah, ya. Walau bagaimanapun saya juga nak menyatakan di sini beliau yang sebenarnya dilantik sebagai Ketua Biro Pendidikan MAE pada bulan Ogos yang lepas. Dia juga sangat teruja dengan pemberian kita melantik dia tu. Tapi bagi MAE, kerana idea dan juga dia punya cadangan-cadangan itu begitu bernas, kami akan meneruskan insya-Allah. We will continue, ya, dengan dia punya aspirasi dia dalam konteks apa yang kami nak lakukan. So kita akan meneruskan usaha-usaha Allahyarhamah Profesor Dr. Arfah, dan kita juga bersyukur hari ini sebab Encik Azlan sanggup mengambil alih tugasnya. Dia sebagai kawan, they both are good friends, ya, untuk membantu apa dia itu menyampaikan ataupun menambah menjadikan cara Cik Azlan sendiri untuk menyampaikan apa dia itu ceramah pada hari ini ataupun kuliah pada hari ini, ya. Dan saya juga akhir sekali saya juga berharap pihak pendidik akan dapat apa dia itu mengetahui lebih sedikit tentang MAE dan menjadi ahli bagi MAE. Ya, kami akan parti sekretariat akan meletakkan apa dia tu, macam mana caranya, ya. But the last word, ya, it's finished dah, banyak kali dah ni dah bagi tanda. Last kali saya ucapkan terima kasih kepada IPG KPT kerana memberi peluang kepada MAE untuk bekerjasama, dan kami juga memohon maaf sekiranya ada
kekurangan dalam konteks kita bekerjasama ini, dan kita juga mengharap di masa hadapan kita akan dapat bekerjasama lagi dalam konteks yang lain pula. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Sakinah Said Saleh di atas perkongsian maklumat mengenai Persatuan Pendidikan Malaysia, iaitu Perpema ataupun dikenali sebagai MAE. Terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Datuk kerana berkongsi pandangan tentang topik naratif baharu untuk pendidik guru di Malaysia semasa pandemik COVID-19 ini. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi kehadiran dalam sistem SPL-KPM yang telah diletakkan di ruangan sembang atau chat room. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menjadi ahli MAE, boleh berbuat demikian dengan mengisi link yang diberikan juga diletakkan di dalam ruang sembang. Baiklah, seterusnya saya ingin membacakan biodata penceramah kita daripada Human Governance Institute Incorporation, iaitu yang berusaha Encik Azlan Shahrom. Encik Azlan Shahrom merupakan graduan lepasan University of Sheffield, United Kingdom dalam bidang kejuruteraan elektrikal dan elektronik, di mana beliau telah memulakan kejayaannya dalam industri semikonduktor di Intel Pinning selama 13 tahun. Seterusnya, beliau telah berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia selama 3 tahun, termasuk satu tempoh bertugas di Kementerian Pengajian Tinggi, di mana beliau mendapat pendedahan secara langsung tentang hal-hal dasar dan pentadbiran negara di samping membina penghargaan ciri-ciri budaya kerja sektor swasta dan awam. Semenjak itu, kerjaya Encik Azlan telah berkembang dalam bidang pendidikan, pengurusan pihak berkepentingan dan pembangunan organisasi. Beliau pernah memegang beberapa jawatan pengurusan kanan dan kepimpinan di dalam organisasi-organisasi yang berkaitan dengan pendidikan sekolah, termasuk sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Sekolah Pintas Sapura sebelum dilantik menjadi Ketua Pegawai Eksekutif sulung Yayasan Amir yang menerajui program sekolah amanah di Malaysia melalui inisiatif perkongsian awam swasta bersama Kementerian Pendidikan Malaysia. Minat beliau berkaitan potensi insan dan pembangunan organisasi menjadi semakin mendalam ketika bertugas di sebuah syarikat perkhidmatan minyak dan gas global, di mana semasa itu beliau juga telah berkhidmat sebagai ahli lembaga Governor Unitar International University. Pada masa kini, Encik Azlan adalah pengarah sekolah-sekolah kebangsaan Malaysia di International School Partnership Limited, sebuah organisasi pendidikan British yang mengendalikan sekolah-sekolah di 6 rantau di seluruh dunia termasuk Asia Tenggara. Selain itu, beliau juga merupakan pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Insan Sidik Berhad, sebuah organisasi bukan keuntungan yang berusaha untuk menyedarkan masyarakat bahawa integriti adalah suatu isu insani serta pada masa yang sama mendidik dan memupuk generasi masa depan supaya menjadi orang yang berjaya dari sudut akhlak, intelek, rohani dan berjaya. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan Encik Azlan Shahrom untuk memulakan bicara. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah. Yang berusaha Timbalan Pengarah IPD KPT, yang berbahagia Datuk Presiden Perpema, warga pendidik yang saya sanjungi dan hormati sekalian. Bagi pihak Human Governance Institute HGII, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur di atas jemputan untuk kami menyampaikan sedikit sebanyak kongsian pada pagi ini. Okey.
Jadi tajuk yang dah kita tahu akan dibentangkan ini mengenai naratif baru untuk pendidik guru di Malaysia. Saya setuju dengan Datuk Satinah, belum habis lagi COVID-19, tapi kita lihatlah bagaimana ya. Sebelum saya meneruskan lagi, mungkin elok saya mula dengan penghargaan buat semua guru-guru. Sudah pun disebut tadi mengenai sumbangan Allahyarhamah Prof. Arfah Saleh, dan sememangnya apa yang kita akan membincang pagi ini adalah hasil usaha beliau. Sekurang-kurangnya usaha 15 tahun mungkin lebih. Saya kagum dan bersyukur juga dengar ucapan dan ulasan Dr. Timbalan Pengarah tadi, sebab nampaknya memang beliau sudah tangkap banyak dari intipati pemikiran arwah. Jadi saya rasa yang kita sanjungi dan sambut hari ini adalah untuk semua guru-guru, guru kepada bakal guru dan juga guru kepada anak-anak kita. Seperti mana disebutkan oleh Dr. Timbalan Pengarah, ceramah atau penyampaian pagi ini bertumpu pada asas fikiran. Jadi harap tuan-tuan puan-puan sedar dan boleh terimalah ini bukan sharing mengenai pedagogi atau sebagainya, tapi lebih pada perkara asas, iaitu fikiran kita dan andaian-andaian kita dalam membentuk fikiran tersebut. Ya. Puan moderator pun ada sebut dan sangat tepat bahawa jika kita ingin mencapai kemenjadian murid, harus kita faham dahulu bagaimana nak capai kemenjadian guru. Ya. Jadi di mana tumpuan kita pada masa ini? Saya rasa bila saya memberi ceramah ni sebenarnya banyak soalan. Tiap-tiap slide akan bangkit soalan. Tujuan kami di HDI bukan untuk membawa ready-made solutions, tapi sebenarnya untuk kita membangun, kita perlu semua berfikir bersama. Ya. Setakat ini kalau kita sebut norma, ada ada nampak slide ke? Saya dapat feedback tak nampak slide. Alamak, masalah teknikal. Saya cuba sekali lagi. Mana dia? Boleh ke? Nampak ke slide? Nampak. Sekarang masih nampak? Boleh nampak? Ya. Oh, okay, alright. Ya. Yeah. Terima kasih Saudara Zul. Okey, jadi kita selalu sebut norma. Saya ada kawan nama dia Norma, tapi ini bukan norma itu. Kita sebut norma. Dan setakat ni kalau kita fikir kembali, tumpuan kita sekarang ni lebih pada perkara-perkara luaran dan fizikal. Dalam kehidupan harian, kita sudah biasa dengan konsep cause and effect, punca dan akibat. Tapi kalau kita fikir, benar-benar selalunya punca dan akibat tu akan tertumpu kepada benda-benda yang fizikal. Ya. Jadi bila kita sebut norma dan kita sebut norma baharu, kita harus tanya diri sendiri, norma yang sedia ada tu, adakah ia betul? Adakah
andaian-andaian yang telah membawa kita kepada menganggap situasi norma tu, adakah ia yang terbaik? Ya. Jadi bila kita sebut norma baharu, adakah ini kita mencari perubahan yang mendalam atau hanya sebagai pengubahsuaian pada norma yang sedia ada? Ya. Jadi maksudnya bila kita sebut naratif baru, apa yang kami ingin sampaikan adalah bagaimana kita nak membawa pada fahaman norma baharu. Apakah asas norma yang sepatutnya dan sama ada mencukupi untuk tambah sedikit sebanyak pada norma dan terus kita berjuang dari sana, ya, ataupun adakah cabaran pada kita ni sebenarnya untuk mengimbas semula dan benar-benar memikir sama ada kita nak ada norma baharu atau kita kena baharukan norma kita dahulu. Jadi kita sebut situasi gejala di seluruh dunia sekarang, COVID-19. Sebenarnya gejala COVID ini merupakan suatu pemangkin untuk kita berfikir dan sedar diri. Konsep-konsep yang saya akan cuba membawa pagi ini bukannya baru sebenarnya. Arwah bertahun-tahun lepas dah mula mengutarakan fikiran-fikiran ini, ya. Tapi sekarang dalam situasi COVID ini, sememangnya ia merupakan suatu pemangkin untuk kita. Kalau kita fikirkan tadi saya sebut, kita kebiasaan sekarang kita selalu lihat pada benda di luar, benda eksternal. Sekarang seluruh dunia bekerja-kerja takut sebab ada benda yang tak dapat dilihat yang telah mengubah corak hidup kita, ya. Jadi ini pada saya, pada kami di HDI, ini merupakan suatu paralel untuk kita bertanya, kalau di dunia sekarang kita takut sangat pada virus yang kita tak dapat lihat ni, tapi dalam kehidupan kita ada banyak yang benda yang tidak terlihat, tapi adakah kita mengambil kira unsur-unsur begitu, ya. Jadi maksudnya andaian-andaian yang kita telah guna untuk membentuk norma kita itu, kita kena fikir semula, ya. Dan mungkin banyak andaian yang tidak dinyatakan. Jadi apakah dan kenapa, bagaimana kita telah tiba di situasi ini di mana selepas bertahun-tahun, berdekad-dekad, berabad-abad, sekarang kita berada di satu situasi di mana mungkin fikiran dasar kita mungkin harus kita fikirkan semula, ya. Jadi kenapa yang kami sebutkan andaian yang tidak dinyatakan? Berdasarkan pada andaian, itu merupakan asas untuk corak fikiran kita, ya. Dan dari fikiran itu akan terbentuk worldview ataupun pandangan am yang membawa kesan pada cara dan pilihan kita dalam mengendalikan kehidupan kita, ya. Tapi worldview ni, worldview dari mana? Worldview siapa? Ini antara perkara yang akan dibincang pada pagi ini. Seterusnya, bila sudah ada andaian dibentuk fikiran kita, dan kita lihat pada worldview yang kita dah terima, dalam melaksanakan tugas-tugas hidupan kita dan membuat keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan, memang akan bangkit sekurang-kurangnya enam
elemen, ya. Sama ada dari kepentingan undang-undang, ekonomi, kewangan, sosial, politik mahupun pendidikan. Dan apabila dah sekian lama keadaan ini berkembang, maka akan bangkitlah budaya. Budaya yang kita terima sebagai budaya kita. Tapi soalnya, apakah end state segala ni? Adakah budaya kita, fikiran kita mementingkan kebajikan manusia ataupun lain selainnya, ya? Dan kalau kita lihat pada dunia sekarang, banyak pada model yang Eurocentric, ya, dari segi classical Newtonian sciences dan sebagainya, sehingga sekarang notion atau idea scientism ni sudah berbangkit, ya, sampai ada Scientology, siapa nama, Tom Cruise dan orang gitu semua. Jadi mereka lihat pada dunia ini semata-mata dari lensa sains, ya. Jadi kalau kita nak review balik andaian-andaian kita ni, kita kena patah balik. Kita kena sedar di mana kita sekarang, dan kita kena patah balik dan kaji andaian-andaian yang kita guna ni, ya. Jadi apakah andaian-andaian yang tidak dinyatakan? Yang pertamanya, dan sudah disebut juga oleh Dr. Timbalan Pengarah dan Datuk Saidina, andaian yang pertama harus kita beri tumpuan adalah kejadian insan, nature of human. Jadi tujuan kita sebagai insan, peranan kita sebagai insan, apakah peranan kita, ya. Yang keduanya, andaian mengenai alam, mengenai alam persekitaran kita, dan juga alam sains, ya. Sebab dua perkara ini merupakan asas yang akan membentuk fikiran dan juga worldview kita, ya. Jadi soalannya sekarang ni, kita dah terima suatu worldview berdasarkan kepada andaian-andaian yang mungkin kita harus imbas juga. Datuk tadi ada sebut guna ayat wacana. Memang kalau kita lihat pada thought process manusia sekarang ni, boleh dikatakan ada dua area lah, ya. Yang satunya mungkin kita anggap sebagai fikiran yang kuno, fikiran tradisional, dan juga mementingkan pada insan, pada individu, pada orang, ya. Walhal perkembangan hari ini kita melihat banyak fokus kepada pembangunan yang moden, perihal sains dan juga pembangunan industri, ya. Berbangkit dari ini, kita lihat, kalau kita lihat dari segi filosofi, sosiologi dan psikologi, memang pengaruh perkembangan sains dan teknologi dan budaya industri moden memang kerap kita jumpa dalam tiga bidang ini, dan tiga bidang ini merupakan asas atau enjin untuk fikiran kita sebagai suatu society, ya. Now,
jangan salah anggap, bukan saya kata sains tu sains tak bagus. Kalau kita tak terima sains, tak mungkin kita ada perjumpaan sekarang melalui web dan sebagainya, ya. Tapi maksud saya, mungkin kita kena fikir elok kita ada pandangan yang moden. Perlu, kalau tidak kita akan kebelakangan. Tetapi janganlah sampai kita abaikan fikiran tradisional. Ya, dan sememangnya kedua-dua perkara itu boleh dan harus menjadi bersama. Dia bukan either or. Ya, dan saya akan sentuh sedikit mengenai ini dalam slide berikutnya. So kalau kita fikirkan pada model human nature sekarang ni, adakah ini model yang kita anggap sepenuhnya, ya? Apakah maksud kemenjadian manusia? Dan sekarang ni khususnya dengan pembangunan dari segi teknologi dan sebagainya, adakah mustahil yang kalau kita konsep individu, insan, rakyat mengata-kata, ya? Tapi adakah ini hanya perkataan, ya, insan, 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 tapi kita dapat menghayati tak makna insan tu, ya? Rakyat, diri, individu, ya? Kalau kita tak menghayati, itu yang jadi kita kata cakap kosong, ya. Kita sebut je lah, kita boleh baca visi kita ke, tapi kita tak faham sebenarnya apa yang perlu, ya. So yang sangat penting ni kita kena faham makna ayat-ayat yang tertera, dan yang eloklah dan baik sebenarnya kita di Malaysia dengan kementerian memang sedar kepentingan insan tu. Ya, ini yang saya balik pada konsep kita di dunia timur ni, kita banyak lihat kita banyak sebut pada perkara mendalam. Soalnya sama ada kita betul-betul menghayati ke tidak, ya. So final slide, existing narrative tu berdasarkan pada norma yang kita kata sekarang kita nak buat new normal, tapi yang haraplah yang saya dapat sampaikan sedikit sebanyak, kita kena soal adakah naratif dan norma sebelum ini yang terbaik, ya. Dan juga untuk membawa perubahan ni, yang pentingnya guru-guru sendiri yang akan menghidupkan naratif baru, norma baru, berdasarkan ciri-ciri dan fikiran-fikiran human governance, ya. Human governance maksud saya ni yang kita sedar dan terima terdapat alam dan benda-benda yang kita tak dapat lihat, ya. Kita bukan saja patut mengikut dan membuat keputusan berdasarkan faktor-faktor eksternal, ya. Dia banyak dataset ni, tapi kita lupa actually dataset tu dia mencerminkan keadaan, tapi yang pentingnya tu apa yang niat kita, apa yang kita nak capai, ya. Dan semua tu bermula dan asalnya dari dalam, ya. Dan berilah tumpuan pada human relationship antara guru dengan murid, selepas tu dengan workforce, kita sebut human resource, tapi yang penting tu kita ni human, ya. Jadi balik pada pemahaman dan norma itu, ya. So soalnya, mungkinkah kita capai matlamat kita? Yang itu terpulang pada kita semua, dan bila kalau berdepan dengan warga pendidik, multiplier effect dia infinite, ya. Tuan-tuan puan-puan sebagai pensyarah
kalau dapat sampaikan pada suatu kohort guru-guru praservis, mungkin 20-30 orang mereka masuk ke sekolah, berapa anak murid dalam masa 20-30 tahun kerjaya dia. Ya, jadi sebagai guru memanglah peranan guru sangat-sangat penting. Kesan dari tingkah laku guru memang akan mendalam dan meluas. Yang pentingnya kita mesti tanya diri sendiri, adakah norma yang kita rasa kita nak lanjutkan tu betul ke tidak. Okey, itu saja. 1 jam 5 minit. Minta maaf overrun sikit. Saya serah balik pada Puan Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Azlan Charum di atas perkongsian ilmu itu tadi. Beliau telah menerangkannya tentang realiti insan, sains, perbezaan klasikal dan konten fizik dan juga model kejadian insan dengan jelas. Saya tertarik dengan istilah human governance, iaitu human governance is inner workings of being human because human has souls. Ya, jadi dengan itu saya membukakan sesi soal jawab. Soalan-soalan boleh dikongsikan dalam chat room. Dan saya lihat di dalam chat room ada soalan yang telah diberi oleh peserta khusus dan jawab sendiri oleh Datuk Satina. Dan ada satu soalan di sini daripada Cikgu Sok Queen Wong. Soalannya, apakah pandangan doktor atau tuan tentang perubahan human values pada tempoh PKP ini? Human values. Kerana kita bercerita tentang human governance kan, tentang human. Okey, itu soalan yang pertama lah. Yang lain sekiranya ada soalan boleh 1-2 soalan lah. Kita akan berikan ruang untuk dijawab. Soalannya perubahan human values dalam waktu PKP. Ya, betul. Terima kasih atas soalan tersebut. Bagi saya, yang satu contoh saya beri tadi itu, kita lihat di bawah keadaan dan kawalan PKP, MCO, banyak yang diminta oleh kita sebagai warga rakyat. Ya. Kita diminta berada di rumah, kita diminta bila di luar, sebenarnya seperti saya sebut, bila diminta pakai pelitup muka, menjaga jarak dan sebagainya, values yang kita lihat tu sebenarnya adalah values of caring for one another. Kita buat tu bukan hanya untuk kita diri sendiri kita, tapi untuk memastikan sebagai suatu community kita boleh bersama untuk menangani gejala yang dihadapi kita semua sekarang ini. Ya. Tapi saya juga ingin ambil dari pandangan ekonomi dan kewangan. Ya. Yang saya sebut tadi, adakah kita beratkan value kita, adakah untuk memastikan kebajikan insan, orang, manusia, atau untuk menjaga kebajikan dunia korporat. Ya, bukan saja di Malaysia, kalau kita lihat di seluruh dunia, ya. Soalannya, what is the government doing misalnya to support people? Ya, kalau kita secara am lah, ya, kalau kita lihat, kalau values kita adalah untuk memastikan semua warga negara tu akan dijaga dalam masa begini. Jadi dari segi ekonomi atau kewangan, prioritinya akan untuk memastikan mereka yang the vulnerable group, ya, akan diberi sokongan supaya mereka tidak menghadapi kesusahan yang tidak dapat tak dapat tahan lah, ya.
So boleh dikatakan, okay, if the value is to focus on the human, on the individual, tak apalah kalau dari segi korporat, dari segi perbankan akan menghadapi loss, which is probably paper loss. Tak apa, yang penting make sure rakyat yang tak ada kerja, tak ada wang, susah nak makan, ada keperluan mereka tu dapat dijagalah, ya. So if we say what is, that, I think dalam masa PKP ni memang ramai yang dah mula fikir balik. Yang kita sekarang ramai yang susah, ya. So if our values is human centered, then the priority patutnya tolong rakyat, khususnya mereka yang amat susah. Ya, I think kalau kita lihat across the world, different levels of success lah. Ada tempat di mana yang tu lebih dapat dikendalikan dengan lebih baik, dan ada yang mungkin tak seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Minta izin tanya satu soalan, Doktor. Nama saya bukan doktor. Ya, saya cikgu dari sebuah sekolah di Perak, guru sekolah. Minta izin tanya pada saya satu pembentangan yang sangat menarik lah. Cuma saya tak berapa faham lah, ya. Tapi doktor ada kata bahawa kita sekarang ni ada kebimbangan kerana kita lebih memberi penekanan kepada res extensa, ya, berbanding dengan res cogitans, ya. Lebih memberi penekanan kepada aspek luaran berbanding dengan aspek dalaman. Dan doktor ada membentangkan pandangan sarjana barat lah tentang perkara tersebut, ya. Tapi sebagai orang bawah, ya, saya memberi feedback daripada persepsi saya sebagai orang layman lah, from a layman point of view. Kita nampaknya bukan kekurangan agama atau kurang menekankan aspek dalaman, ya. Di sekolah kita ada banyak kelas-kelas agama, kelas Quran, kelas bahasa Arab. Kita ada ramai ustaz, ada ramai sekolah agama. Kaum wanita kita begitu bersemangat dalam mengamalkan pemakaian cara Islam dan sebagainya, kan. Saya bercakap dari aspek itulah, khususnya umat Islam. Tapi kita kekurangan sains, kita kurang aspek res apa tadi? Cogitans. Extensa. Kita tidak manufacture, kurang pengeluaran, kurang dari segi teknologi, kurang dari segi menghasilkan kita masyarakat pengguna yang membeli daripada orang yang barat yang lebih memberi penekanan kepada sains dan teknologi, kan. Jadi realiti tersebut, kebimbangan bahawa kita memberi penekanan kepada aspek luaran tu relevan dengan masyarakat kita sini. Okey. Kita juga di masa sama atau boleh saya cuba jawab sikit, sebab saya pun sedar waktu kita ni dah berjalan, ya. Terima kasih. Pertamanya, saya bukan doktor, nanti MQA ke apa kejar saya pula kata saya terima kasih lah, tapi saya tak ada PhD. Saya nak terangkan pada perkara tu. Saya cakap secara am, ya. Kalau kita lihat pada dunia secara am, dan khususnya dunia barat, betul, memang dia masalah dia lebih pada res cogitans dari res extensa. Jadi di Malaysia keadaan kita memang boleh kata terbalik lah, ya. Now the point is this, cikgu, bila saya bagi contoh tu, itu untuk memberi gambaran yang world view sekarang, sama ada res cogitans atau res extensa, kedua-dua tu dia
it's either or. So macam cikgu katalah, mungkin di negara barat dia lebih memandang pada res extensa. Ya, walhal kita di Malaysia dan boleh saya rasa mungkin di banyak negara-negara timur, negara Islam mungkin lebih pada res cogitans. Yang the take away lah ya, is that actually seperti mana cikgu sebut, kita perlu kedua-duanya. Ya, dan dalam fikiran kita harus jangan fikir yang it's one or the other. Ya, kita kena ada, di dunia ni kita kena hidup, jadi kita mesti laksanakan apa yang perlu in the physical, tapi apa yang drive kita tu seharusnya rooted in the res cogitans, ya. Dan lagi satu, saya nak sebut dari dalam kepentingan makna dan memahami makna, ya, adalah suatu kalau kita mengajar sama ada sains atau agama atau apa-apalah, ya, kita boleh ajar setakat ayat-ayat saja, ya. Tapi itu yang saya sebut pada penghujung penyampaian tadi itu, yang pentingnya bukan sahaja ayat, tapi kita kena memahami dengan mendalam apa yang disebutkan, ya. Mungkin saya nak share dengan mungkin dengan rakan-rakan kita yang tak begitu familiar, doa yang saya baca sedikit pada awal tu, saya minta ya, insya-Allah supaya saya dapat jadi lidah saya dimudahkan untuk saya menyampaikan apa yang saya nak sampaikan, dan insya-Allah agar para hadirin dapat terima dan faham, ya. So meaning is important, ya. Saya amat khususnya saya rasa kalau kita sebut dari segi agama, keagamaan dan sebagainya, yang penting tu kita faham apa yang kita laksanakan, ya. Dalam konteks yang lain kita kata selalu, it must not be form over function, ya. Kalau kita buat sesuatu, kita buat perkara tu, saya bagi contoh tadi dari segi penilaian, pengajaran, PNP dan sebagainya. Kalau kita buat saja benda tu, itu dari segi fizikal, tapi kita tak internalize apakah makna, apakah sebab yang kita buat sesuatu. So terima kasih cikgu, yang it's a very valid point, ya. And the point is that the worldview today says is one or the other, ya. Kita sebagai warga Malaysia memang harus jangan anggap sebagai sekarang kita nak lebihkan res extensa dan kita diminish res cogitans kita. Tidak, ya. We are already boleh katakan kita strong in terms of the res cogitans. Now we have to develop sama sekali. Ya, betul. Terima kasih Encik atas respon. Dan satu minit saja tentang soft skill yang tadi ada Encik Aitan mention tadi. Ya. Satu perkara yang sangat ketara lah di bawah, ya, masyarakat kita, especially lah, bukan ada racism di sini, especially masyarakat Melayu, sedang cuba adaptasi dengan business culture. Tapi kita lihat pelajar-pelajar kita yang baru keluar daripada pusat-pusat pendidikan, mereka tidak secara umum lah, saya bukan kata buat satu tuduhan, ya. Tapi perlu diasuh dengan soft skill bagaimana berkomunikasi dalam konteks bisnes. Misalnya kalau kita tengok anak-anak kita bekerja di klinik, di restoran, di kedai makan, di farmasi, mempunyai masalah dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Ya. Misalnya, ya, perkara-perkara kecil, mereka pasang muka kalau ada pelanggan. Saya rasa mungkin ada di antara kita sini yang mengalami pengalaman yang sama. Ya. Bila pelanggan datang, dia masang muka. Kemudian pertuturannya tidak jelas. Kemudian panggil pelanggan dia pakcik, makcik dan sebagainya. Sedangkan itu dalam business konteks, mungkin dia perlu panggil pelanggannya sebagai encik, puan dan sebagainya, kan. Jadi betul. Oleh kerana dalam webinar kali ini kita tengok ada tokoh-tokoh yang mungkin
berperanan di peringkat atasan lah, mungkin boleh ambil kira perkara ini supaya soft skills tersebut dapat mula diterapkan dalam kalangan pelajar kita untuk menyediakan mereka dengan business culture yang kita akan hadapi pada masa hadapan. Kita tidak lagi hanya boleh bergantung pada kerja sektor kerajaan dan sebagainya, tapi kita perlu masuk ke dalam sektor bisnes. Jadi saya rasa perkara tersebut perlu diterapkan di kalangan pelajar kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Ya, dan sedikit komen lah, komen singkat pada saya balik pada slide tadi yang menunjuk yang soft skills yang Cikgu sebut tu. Again, kalau saya boleh kongsi pengalaman saya, bila saya kerja masa tu di mana ya, tak ingat dah. Rasanya masa dalam oil and gas. Ada sesi temu juga. Datanglah kandidat ya. Kandidat, saya tak silap saya mungkin tak ingatlah bangsa Melayu Melayu ke Cina. Kita of course dalam corporate kita mula dalam bahasa Inggeris lah kan. Ya. So kita mula temu juga dalam bahasa Inggeris, nampak macam dia tak tak ada respon. So kita cuba pula bahasa Malaysia. Juga tak ada respon. Ya, dan saya pernah diberitahu oleh rakan-rakan mereka bila mereka menemu juga kandidat berbangsa Cina, sama, start English, jam, sekat, tak boleh. Jadi dia cuba Mandarin ke Hokkien ke apa, juga tak boleh. Jadi masalahnya kita pun buat kesimpulan lah. Bila dia keluar dari sini, dia boleh cakap dengan kawan-kawan dia, tak ada masalah. Tapi mungkin masalahnya bukan sahaja dari segi penguasaan bahasa, tapi mungkin dari segi self-confidence, ya, dan sebagainya. Dan itu yang kita sebut tadi tu, kalau kita nak membangunkan ciri-ciri ini, ini sebenarnya adalah perkara-perkara asas kita sebagai manusia. Ya, jadi dari bangku sekolah rendah lagi sebenarnya, kalau suasana PNP di sekolah memang membolehkan anak-anak kita senang berkomunikasi, dapat membangunkan self confidence mereka. Benda-benda macam ni bila dia dah sampai pada tahap universiti dan kejaya, dia dah jadi second nature, tak ada masalah. Yang lagi satu tu memang saya setuju dengan apa cikgu sebut dari segi keusahawanan, ya. Kalau kita lihat pada negara-negara yang maju lah, ya. Saya dulu kerja di Intel di Pulau Pinang, ya, engineering semiconductor. Saya tanya, masih ramai kawan masih di sana. Saya kata dah hampir 20 lebih tahun saya tinggal sana. Saya kata mana company Intel Malaysia? Ya, sekarang walaupun jurutera elektrik semua yang handal, patternnya semua keluar atas nama Intel USA, bukan Malaysia. Tapi yang tim kita yang ada kat Pulau Pinang, kat Kulim semua tu handal belaka. Ya. So again, kalau kita lihat pada suasana kita sekarang ni, kita selalu beratkan pada employability. Ya, graduate employability. Mana employer dia? Ya, so ini suatu pada saya tu pemerhatian yang sangat baik, sebab jatuh balik pada kita, pada tuan-tuan perempuan di sekolah sebagai pensyarah, mungkin pengetua dan sebagainya. We have to change our environment. Maksudnya masa di sekolah, di bangku sekolah tu, kita kena tanam idea dan fikiran untuk jangan segan nak menceburi bidang perniagaan, dan benda ni kita kena cari jalan lah, mula dari peringkat yang awal. Jangan tunggu sampai dah tingkatan 4-5, buat kursus perakanan. Itu balik pada itu teori, ya, itu epistemologi, ya. Tapi di sekolah misalnya kita ada tak kadang-kadang kita ni pun nak teratur sangat, mesti ada kelab pengusahawan ke apa. Tak apa, tak ada salah, boleh ada tu. Tapi macam mana kita nak tanam that sense of adventure, So mungkin
dalam satu kelas mereka boleh buat business, small business, you know. Jadi pengalaman tu yang penting. Jangan kalau kita harapkan pada dari segi nak ajar teori, saya rasa kita dah nampak yang tu tak akan berkesan, ya. So mungkin kita lihat pada komuniti anak-anak Melayu mungkin tak ada banyak peluang untuk mencuba explore entrepreneurship di peringkat yang awal, ya. So mungkin antara pendekatan yang kita nak cari tu, boleh tak kita bawa pada sekolah kita misalnya lah. Setuju, betul. Terima kasih Encik Azlan. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Cikgu Abdul Rahman bin Mandali di atas soalan-soalan itu tadi, dan terima kasih kepada Encik Azlan di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Baiklah, kita tutup sesi soal jawab kerana masa amat mencemburui kita. Baiklah, yang berbahagia datuk-datuk yang berusaha, doktor-doktor yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi ya, saya bagi pihak IPG Kampus Pendidikan Teknik ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar kerana menyokong program ini. Presiden Perpema Datuk Satina Syed Saleh di atas kesudian yang berbahagia Datuk bekerjasama dengan IPG Kampus Pendidikan Teknik dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Terima kasih kepada penceramah kita daripada Human Governance Institute Incorporation, Encik Azlan Sharom, dan terima kasih yang tidak terhingga kepada para hadirin sekalian yang setia dari jam 10 pagi hingga sekarang. Syukur Alhamdulillah ya, kita sudah berada di penghujung rancangan. Sebelum itu saya ingin berpantun bagi penutupan majlis ini. Jika ada jarum yang patah, usah diletak di dalam peti. Jika ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berbicara lagi. Dengan itu, sekian, terima kasih dari pihak kami, IPG Kampus Pendidikan Teknik untuk khusus naratif baharu untuk pendidik guru di Malaysia selepas pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih.